Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syauqi bin Samsudin. Nombor matrik KID 2206049095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya pula Muhammad Aiman bin Yusof, bernombor matriks KID 2206049025. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Najmi Hakim bin Muhammad Najib. Nombor matrik KID 22060437. Hari ini saya bersama ahli kumpulan saya ingin membentangkan yang bertajuk perbandingan antara akikah dan korban. Sebelum itu, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci apakah itu korban dan apakah itu akikah. Korang tahu tak apakah itu korban? Saya tahu apa itu korban. Korban dalam konteks ajaran Islam bermaksud perlakuan seseorang menyembelih sesuatu binatang pada Hari Raya Aidiladha ataupun pada hari tasyrik dengan bertujuan untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Apakah pula dalil yang disyariatkan ke atas kita untuk melaksanakan ibadah korban? Dalil yang disyariatkan ke atas kita supaya kita melaksanakan ibadah korban pula adalah pada surah Al-Kawthar ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Yang bermaksud melaksanakanlah solat kerana Allah dan melaksanakanlah ibadah korban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jika kita lihat daripada maksud ini, kita boleh bahaskan bahawa dengan ibadah korban kita dapat menyucikan diri dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan kita yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang apa pula hukum korban? Hukum korban terbahagi kepada 3. Yang pertama, sunat muakkad bagi seseorang yang mahu berkorban untuk dirinya. Yang kedua pula, sunat kifayah bagi satu ahli keluarga. Yang ketiga pula, dia wajib berkorban apabila dia bernazar untuk berkorban. Siapa pula yang boleh memberikan contoh untuk lafaz nazar? Saya tahu cikgu, lafaznya seperti ini. Sesungguhnya aku telah bernazar untuk berkorban pada tahun ini. Okey, seterusnya berikan saya antara contoh-contoh haiwan-haiwan yang disyariatkan untuk berkorban. Antara haiwan-haiwan yang disyariatkan ke atas kita untuk berkorban adalah seperti berikut. Yang pertama, lembu. Yang kedua pula, kambing. Dan yang ketiga pula ialah unta. Okey Aiman, sekarang bilakah waktu untuk kita membuat ibadah korban? Waktu yang membolehkan kita supaya kita melaksanakan ibadah korban adalah bermula pada selepas terbitnya matahari pada hari Nahar, iaitu pada 10 Zulhijjah, dan selepas selesainya solat Aidil Adha sehingga telah terbenamnya matahari pada akhir hari tasyrik. Okey Hakim, bilakah waktu hari tasyrik? Hari-hari tasyrik adalah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, betul Hakim, tepat jawapan awak. Seterusnya kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan syarat-syarat ibadah korban. Syarat-syarat untuk berkorban ada 4. Yang pertama adalah niat. Kita mestilah niatkan untuk kita berkorban ketika menyembelih. Yang kedua pula adalah binatang ternakan. Antara binatang-binatang ternakan tersebut adalah seperti lembu, kambing dan unta. Syarat yang ketiga pula adalah binatang tersebut mestilah cukup umur. Contohnya adalah untuk unta mestilah 5 tahun masuk ke 6 tahun. Dan untuk lembu pula, umurnya mestilah 2 tahun masuk ke 3 tahun. Dan syarat yang terakhir sekali, yang keempat, adalah selamat daripada segala kecacatan. Antara kecacatan tersebut adalah seperti buta, putus telinga, putus ekor, tempang dan lain-lain lagi. Okey, kita teruskan lagi perbincangan kita dengan sunat-sunat korban. Okey Aiman, bolehkah awak berikan saya antara sunat-sunat korban? Antara sunat-sunat korban adalah yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua pula, membaca bismillah dan bertakbir. Contohnya, bismillah Allahu Akbar.
Yang ketiga, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat pula adalah berdoa. Contohnya, Allahumma taqabbal minni. Okey, sekarang kita berada pada penghujung tajuk ibadah korban. Di sini saya akan memberikan antara hikmah-hikmah ibadah korban. Antaranya ialah yang pertama, kita dapat menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Yang kedua, kita dapat menolong golongan orang fakir miskin dan memberikan rasa kegembiraan kepadanya. Alhamdulillah, sudah habis tajuk pelajaran ibadah korban kita.
Cara tadi, cara tadi. Sok sinang udah lah, kade sinang udah lah kade. Nasihat lah, jadi bola jauh teh kan obat tong bola. Betul. Nah, makan di dia di rumpukeun ada dia. Ah. Kok tarik tapi. Tarik, hei. Tarik eta tadi orang. Ah. Awas ya ngejek ya. Balik-balik bisa. Aneh. Tamangan lo. Kanyaho pisan lo. Kanyaho tinyahoan. Tarik tawa. Tarik. Kanya. Oh, premium ni kok dia. Stop terus. Aku asal kontang hijau nak kali itu. Namanya situ kurban muka dua, sidkoh di bapak ini. Kanggo ngurbankeun yang kau kurban anu kahiji bin Gumilar bin Samsudin. Ayo hadir. Kedua Ius Sapudin bin Mumu. Ayo. Tilur kang uka tilur Rizki Aulia bin Udin. Jamin uka opat Suhenda bin Udin. Anu kalima Nurman Sadili bin Bapak Bunyamin. Mana Nurman? Anu kagenep Irwan Agustian bin Ujang Juden. Anu katujuh Dandi Fajri bin Peri Saputi. Kakak Nurman. Ieu kurban kanggo anu tujuh jalmi ieu mudah-mudahan yakin ditampi ku Allah Subhanahu wa taala dan tengkin mangupatkeun katakwaan dan kesabaran pahala diantaranya berkah dunya. Oge kanu sadaqah kurban aya Bapak Dedi sakeluargi mudah meluncur lancar rezekina amin Bapak. Panjang yuswa sada sehat walafiat selamat dunia akhirat gitunya. Mudah-mudahan yakin dan penuh sanksi kesananya di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar wallahil hamd. Budi. Cikgu, boleh kita teruskan pelajaran kita dengan tajuk ibadah akikah pula? Dan boleh tak saya nak minta untuk cikgu terangkan apa itu ibadah akikah? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seperti yang kita tahu akikah. Akikah ialah menyembelih haiwan-haiwan yang tertentu untuk kepentingan anak-anak kita. Di samping itu, kita mencukur rambutnya. Okey, kita boleh melihat video-video di sebelah. Rayyan Fitra binti Ui Dama bilakmihi Walahma bilakmihi Wa sya'ruha bil'ash Bisya'rihi Allahumma ja'al bida'ati Ulan sunnah minanna Ya Allah dengan nama Ya Allah berlindung padamu Ya Allah daripada setan Ya Allah. Oh, itu maksud akikah. Cikgu, boleh berikan saya dalil untuk akikah? Okey, hadis tentang akikah iaitu kullu ghulamin rahinatun bi akikatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yuhallaku wa yusamma yakulla ghulamin rahinatun bi akikatihi tazbahu anhu yawma sabihi wa yuhallaku wa yusamma. Iaitu setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan iaitu kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud. Oh, boleh terangkan saya hukum akikah? Okey, hukum akikah. Hukum akikah ialah sunnah muakkadah ke atas kedua ibu bapanya untuk anaknya sebelum balik. Oh, sunnah muakkadah. Cikgu, binatang apa yang boleh buat akikah? Dan bilakah waktunya? Okey, antara
contoh-contoh haiwan yang boleh dibuat untuk akikah ialah lembu, unta, kambing. Dan waktunya ialah apabila terpisahnya seluruh badan anaknya daripada perut ibunya. Cikgu, betul ke kiraan untuk satu orang anak lelaki dan satu orang anak perempuan adalah satu ekor kambing? Dan betul ke lebih baik seorang anak lelaki diberikan 2 ekor kambing? Betul Aiman. Cikgu, macam mana pula dengan sunat akikah? Okey, sunat akikah ialah membaca doa iaitu Allahumma laka ilaika wa akikatul fulan, dan seterusnya menyembelih pada awal hari pagi. Okey, cikgu teruskan lagi dengan syarat-syarat akikah. Syarat-syarat akikah ini sama sahaja seperti syarat-syarat korban, iaitu yang pertama ialah niat. Niat ketika membuat akikah. Seterusnya haiwan akikah seperti kambing, lembu dan unta. Seterusnya haiwan-haiwan akikah ini mestilah mencukupi umur dan selamat daripada kecacatan, iaitu buta, kempang dan putusnya ekor. Cikgu, saya ada soalan. Apakah itu tahnik? Okey, tahnik ialah meletakkan mani-manisan ke atas lelangit bayi. Contohnya ialah meletakkan madu dan tamar. Okey, kita boleh lihat contoh video tahnik di sebelah. Ini mesti Al-Fatihah. Okey, Aiman dan Hakim, berikan hikmah yang awak dapat tentang tajuk akikah ini. Hikmah yang saya dapat pada tajuk ini adalah kita dapat menzahirkan rasa gembira ke atas kelahiran tersebut. Bagaimana dengan awak pula, Hakim? Saya dapat daripada hikmah tajuk ini adalah menzahirkan rasa kesyukuran. Okey, sampai sini sahaja perbincangan kita tentang tajuk akikah. Seterusnya saya akan memberi tugas kepada pelajar-pelajar saya untuk membuat perbandingan di antara ibadah korban dan akikah. Sudah terang lagi bersuluh, perbandingan pertama yang boleh kita nampak ialah dari segi istilah. Korban bermaksud menyembelih sesuatu binatang dengan tujuan untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Manakala istilah untuk akikah pula menyembelih sesuatu binatang dengan tujuan untuk menyambut kelahiran bayi tersebut dan mencukur rambutnya. Perbandingan yang boleh kita buat ataupun perbandingan lain yang kita nampak adalah dari segi masa dan waktu. Contohnya, waktu untuk korban adalah pada hari nahar 10 Zulhijjah selepas solat Idul Adha sehingga terbenamnya matahari pada akhir hari tasyrik. Dan waktu untuk akikah pula adalah selepas terpisahnya seluruh badan bayi daripada perut ibunya yang mengandung. Perbandingan yang seterusnya yang boleh kita buat adalah doa pada sunat-sunat akikah dan sunat-sunat udhiyah. Doa untuk akikah adalah berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahumma laka wa akikatul fulan. Dan doa untuk korban pula adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minni. Perbandingan yang last sekali ataupun yang terakhir sekali adalah perbandingan pada hikmah-hikmah kedua-dua tajuk tersebut. Hikmah untuk akikah adalah bertujuan untuk menzahirkan rasa gembira ke atas kelahiran bayi tersebut. Dan hikmah untuk korban pula adalah untuk membantu fakir-fakir miskin dan menzahirkan rasa gembira kepada fakir miskin pada hari raya yang akan kita sambut, iaitu hari raya Aidil Adha. Selain itu, hikmah pada akikah pula untuk menzahirkan rasa kesyukuran kita ke atas Allah pada kelahiran bayi tersebut.
Kesimpulannya, kedua-dua ibadah ini amatlah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ganjarannya amatlah mulia. Oleh kerana kedua-dua hukum ibadah ini sunnah muakkadah, oleh itu umat Islam amatlah digalakkan untuk melakukan kedua-dua ibadah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.